Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati kepada Dr. Hairul Anwar bin Madin selaku pensyarah bagi kursus hubungan etnik. Hari ini saya bersama dengan ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan serba sedikit berkaitan dengan Ancah Mi Bandung, daerah Muar. Terlebih dahulu, saya Muhammad Nur Faiz bin Samsuri. Nombor metrik diberi ialah 21BB05002. Jika anda semua yang berada di Google Meet ini dapat saksikan pada awal video, itulah daerah Muar yang bertempat di negeri Johor Darul Ta'zim. Saya antara salah seorang penduduk di daerah Muar. Daerah Muar ni boleh dikatakan syurga bagi Mi Bandung. Tanpa melelahkan masa lagi, saya ingin mempersilakan sahabat saya untuk teruskan perbincangan. Silakan, Najib Ikhwan. Terima kasih daripada saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib Ikhwan bin Mahdan. Nombor matriks 21BT02008. Asal usul Mi Bandung Muar. Mi Bandung Muar atau sekadar Mi Bandung adalah satu masakan dan makanan tradisional Malaysia yang terkenal yang berasal dari Muar Johor. Perkataan Bandung di dalam namanya berpunca daripada maksud perkataan tersebut yang bererti berganda, berkembar atau berpasangan, di mana sesuatu bergandingan atau bercampuran dengan sesuatu yang lain. Umpamanya seperti sirap Bandung untuk minuman susu yang bergandingan dengan sirap, berperisa Rus ataupun rumah berbandung untuk rumah berkembar Semidi. Manakala daerah Muar diketahui dan dikenali ramai adalah tempat asal usulnya Mi Bandung. Mi Bandung pada asalnya ketika dahulu adalah makanan gandingan mi kuning dan telur ditambah dengan kuah pekat yang dibuat daripada ramuan campuran cili, bawang tumisan bersama rempah ratus, belacan dan udang kering. Dan ia kemudiannya ditambah baik dengan bahan-bahan seperti udang, daging, kuih ikan dan sayuran. Versi khas iaitu special telah dihasilkan mengikut peredaran masa dengan penambahan bahan seperti udang galah, udang karang iaitu lobster atau tulang besar kaki lembu yang dikenali. Ia juga lebih gemar dan lazim dikenali sebagai Mi Bandung Muar yang telah menjadi makanan terkenal dan kegemaran di merata Malaysia, juga termasuk negara jiran iaitu Singapura, namun adalah diakui dan diketahui umum Mi Bandung asli yang berasal dari Muar masih adalah yang terbaik dan terpilih untuk dijamah. Dan ia juga dikatakan adalah kegemaran Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim Ismail, mantan Presiden Singapura S.R. Nathan dan juga chef selebriti antarabangsa serta usahawan restoran iaitu Chef Wan. Mi Bandung tidak seharusnya dikelirukan dan disalah anggapkan berasal atau berkaitan dengan Bandung, suatu tempat di Indonesia, kerana kedua-duanya adalah tiada hubungan langsung meskipun namanya serupa digelar sedemikian. Terima kasih daripada saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk kita membuat Mi Bandung. Dia ada dua bahagian. Bahagian pertama kita membuat dahulu paste Mi Bandung.
Okey, cara membuat mi bandung ni untuk ada dua bahagian. Bahagian yang pertama kita akan saya akan memberitahu tentang cara membuat paste mi bandung. Pertama sekali kita potong separuh bawang holen. Kita hanya guna separuh saja bawang holen, lepas tu kita kisarkan, potong kecil. Seterusnya kita potong 7 hingga 8 bawang merah, potong kisar kecil. Seterusnya 3 ulas bawang putih, potong halus. Lepas tu kita blendkan yang ramuan tadi. Seterusnya kita ambil 4 sudu besar udang kering 4 sudu besar udang kering. Lepas tu kita kisar di dalam blend. Make sure udang kering tu udang yang fresh lah. Seterusnya kita ambil 1 mangkuk kecil kacang merah. Kita goreng di atas pan. Goreng bagi garing sikit. Lepas tu kita kisar. Tapi jangan kita kisar hingga rapuh lah. Kisar sedikit saja. Seterusnya ramuan rahsia yang kita boleh buat untuk mi bandung ni ialah biskut Mary. Tapi make sure biskut Mary ni bukan yang jenis coklat lah. Lebih baik kita ambil yang original. Lepas tu kita kisar dalam blend. Seterusnya kita ambil 1/2 mangkuk kecil minyak. Kita tuang di dalam pan. Kita ambil bahan yang kita kisar tadi, segala bawang, 3 bawang tadi. Lepas tu kita masukkan dalam pan. Seterusnya 1 mangkuk besar cili kisar. Kita goreng, kita naikkan minyak dia. Lepas tu kita ambil 1/2 mangkuk besar gula putih. Itu kita kacau hingga pecah minyak. Okey. Selepas itu kita letak serbuk udang kering. Selepas kita sudah gaul-gaul tadi bawang semua itu, kita masukkan serbuk udang kering. Lepas tu kita letak serbuk biskut Mary pula. Lepas kita letak serbuk biskut Mary, kita gaul bagi dia rata. Okey, seterusnya kita letak 5 sudu serbuk kacang tanah. At least 5 sudu lah. Kita kacau sampai dia kering. Tu kita buat dahulu paste nya dahululah. Okey, seterusnya kita kepat mi bandung. Kita ambil dalam 2-3 sayur sawi, kita potong nipis-nipis. Tapi make sure sawi tu kita sudah basuh lah. Lepas tu kita ambil 1 batang carrot, kita potong lidi. Seterusnya untuk lagi pedas, kita ambil cili hijau dan cili merah, kita potong dalam 5-6 macam tu. Lepas tu kita ambil limau nipis. Seterusnya limau nipis tu kita belah 2. Seterusnya kita ambil untuk lauk kita ambil daging lah. Daging boleh, ayam boleh. Kita potong daging kecil. Dan air rebusan daging tu kita jangan buang, untuk kita masuk dalam kuah nanti. Okey, lepas tu kita ambil tahu. Tu macam biasalah bila kita makan tahu, kita goreng tahu tu dulu. Lepas tu air rebusan daging tu kita letak di dalam pan. Dan kita ambil paste perencah tadi, kita ambil 2 sendok paste perencah. Anggaran dalam 4-5 orang untuk makan lah. Lepas tu kalau air tu sedikit, kita tambahkan sedikit air. Kita ambil 1 cube pati ayam untuk menaikkan rasa. Kita tambahkan lagi yang kita dah potong sayur tadi, sayur sawi dengan carrot. Kita letak daging. Dan untuk lagi sedap, kita letaklah udang. Tapi make sure udang tu kalau nak sedap yang besar lah. Lepas tu kita letaklah garam secukup rasa, nak bagi lagi kick rasa dia. Seterusnya untuk ni kita bolehlah ambil telur. Tapi telur tu kita tak payah kacau dia lah. Kita letak saja telur tu dalam tu. Lepas tu kita panaskan supaya dia tak lari lah.
Okey, lepas tu kita kacau-kacaukan sedikit. Lepas tu kita ambil satu bungkus mi kuning, kita rendam, kita toastkan bagi dia kembang. Dan siaplah mi bandung muar yang saya ceritakan tadi. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati kepada Dr. Hairul Anwar bin Madin. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Muhammad Noval bin Samsuri. Nombor metrik ialah 21BB05002. Baik, hari ini saya akan ke pasar untuk membeli 3 jenis peranca. Tapi dekat pasar ni ada 2 sebenarnya. 2 peranca yang saya nak cari, 1 peranca di kedai. Jom kita ke pasar. Okey, so ini dia Pasar Awal Maharani. Di sinilah penjualan paste peranca mi bandung. Okey. Pasar ini dibuka setiap hari. Okey. Kalau macam ni, ini pada hari Ahad Hari Ahad memang suasananya lengang. Pasal hari ini ada pasar tani di Stadium Sultan Ibrahim, Muar, Johor. Okey, ataupun pasar kita orang panggil pasar Stadium lah, pasar tani Stadium. Okey. So saya dah selesai beli. Jom saya akan tunjukkan pada anda semua yang berada dalam Google Meet 3 jenis peranca mi bandung yang dah pun saya beli untuk dibuat review. Alright, jom kita balik rumah dulu. A few inches later. So sekarang ni saya dah pun berada di rumah. Dan hari ni saya nak perkenalkan 3 jenama yang telah pun saya peroleh di daerah Muar. Baik, peranca pertama, ini dia, peranca mi bandung jenama Maharani. Biasanya peranca mi bandung ini kita tahu kebanyakannya dibuat oleh rakyat Malaysia. Tetapi ada halal, ada yang tak halal. Yang ini confirm halal. Pasal apa? Peranca mi bandung Maharani ni nampak keluaran dia. Maharani Best Enterprise Ahmad dan Sariah. Puan Sariah dan dengan Encik Ahmad menggunakan udang, lada kering, gula, minyak dan perisa yang digunakan. Tak ada bahan pengawet pun dalam ni. Kalau dapat lihat daripada warna, memang pekat. Okey, memang pekat. Itu peranca pertama. Peranca kedua yang kita selalu jumpa dekat kedai sebeneka lah, senang cerita, kedai sebeneka ke pasar ke. Ini dia, peranca mi bandung daripada Mak Pon. Daripada Mak Pon. Jadi peranca mi bandung Mak Pon menggunakan udang, lada kering, gula dan minyak. Ini kebanyakannya banyak dijual lah dekat luar daerah Muar. Yang berada di Johor Bahru, yang berada di Melaka pun ada juga jual. Tapi tempat lain saya tak sure lah. Tapi kalau kata yang betul-betul Muar punya, ada 3. Ini yang kedua. Yang pertama tadi Maharani, ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga ni, saya selalu pergi makan sarapan lah. Waktu sarapan saya selalu pergi ke gerai ni, iaitu ni dia, peranca mi bandung Abu Bakar Hanifah. Abu Bakar Hanifah tau. Dah lama ni, paling legend. Daripada 1930, nampak tak? Daripada 1930-an lagi. Pun sama juga, tetapi ada tambahan. Okey, lada kering, udang kering, bawang putih, gula dan garam. Okey. Ni kebanyakannya dia akan packing macam ni. Ini packing dalam bekas. Dan boleh digunakan, okey, untuk buat mi bandung. Saya kalau pada saya lah, antara 3 produk ini saya akan ambil 2. Maharani dan juga mi bandung Abu Bakar Hanifah. Ini favourite saya lah. Kalau yang Mak Pon ni ada lemah ni lah juga. Okey, tapi bergantung pada orang lah. Orang nak masak macam mana, and then buat proses ni macam mana. Okey, kebanyakannya kalau kata anda dapat lihat, anda dapat tahu proses membuat
paste mi bandung ni memakan masa yang sangat lama. That's why kita kena buat dengan berhati-hati. Okey, supaya rasa itu sampai kepada kita. Sebagai customer, sebagai pelanggan, okey, sebagai rakyat Malaysia, kita yang makan mi bandung ni, kita nak mi bandung tu bila kita makan rasa sedap. Jadi saya ada 3 jenis, iaitu mi bandung Abu Bakar Hanifah, mi bandung Maharani dan dengan mi bandung Makpun. Okey, tetapi mi bandung Makpun lah paling banyak dijual sebenarnya. Yang Abu Bakar Hanifah tak semua tempat yang ada. Kalau nak pun kena import daripada daerah Muar sebenarnya. Sama juga dengan perancang mi bandung Maharani, kena import daripada daerah Muar untuk pergi ke tempat lain. Macam saya ada bawa itu mi bandung Makpun daripada Muar ke Kuis. Saya masak di sana, saya makan. Alhamdulillah, memang puas hati. Nak kata puas hati, memang puas hati. Tapi ada kekurangannya dah bagi perancang mi bandung Makpun. Okay, saya lebih prefer kepada perancang mi bandung Maharani ataupun Abu Bakar Hanifah. Baik, itu dia sedikit berkaitan dengan mi bandung di daerah Muar. Tempat-tempat lain kalau ada jual, saya tak tahulah. Tapi yang famous dekat Muar ada 3, mi bandung Makpun, Abu Bakar Hanifah dengan Maharani. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zunuril Aiman bin Asrul Azam. Nombor matriks 21BB 05004. Saya akan teruskan dengan latar belakang perusahaan perencah mi bandung, yang mana kita ada 3, iaitu mi bandung Makpun, mi bandung Maharani dan mi bandung Abu Bakar Hanifah. Kita akan teruskan dengan mi bandung Makpun terlebih dahulu, yang di mana merupakan sebuah jenama produk yang terdiri daripada perencah mi bandung, mi rebus dan sebagainya. Di mana produk ini dihasilkan oleh Makpun Industries Sendirian Berhad telah dikeluarkan pada tahun 2000. Okey, nama gelaran Makpun ni adalah merupakan sebuah jenama Islam yang berpangkalan di Taman Lembah Padang, Jalan Junid, Muar, iaitu di Johor. Mereka juga turut menggunakan pelbagai perkhidmatan kurier yang boleh dipercayai, iaitu Pos Laju Malaysia, sebagai penghantaran stok mereka kepada pelanggan yang tinggal berjauhan. Kita akan teruskan dengan mi bandung Maharani, yang di mana keluaran Maharani Best Enterprise berpangkalan di lorong keluarga Jalan Junid, Muar, iaitu Maharani Best Enterprise ni diusahakan oleh Encik Ahmad dan Puan Sariah, telah mendapat sambutan yang luar biasa oleh penduduk daerah Muar, iaitu di Johor dan sekitarnya, kerana keluaran Maharani Best Enterprise ini memenuhi cita rasa mereka. Okey, perencah yang dihasilkan oleh Maharani Best Enterprise ini juga telah mendapat sambutan yang luar biasa dari segi penjualan, kerana Maharani Best Enterprise ini adalah telah melantik orang ejen untuk memasarkan produk keluarannya dengan cara mengiklankan produk mereka. Baiklah, kita akan beralih kepada mi bandung Abu Bakar Hanifah, yang di mana dikenali sebagai salah satu perniagaan Bumi Putra. Abu Bakar mula berniaga pada tahun 1997 ketika usianya berumur 7 tahun. Perniagaan mi bandung itu dimulakan oleh datuknya, iaitu yang bernama Yusuf Hanifah, yang berasal daripada Madras, yakni India, pada tahun 1930. Dan pada masa itu datuknya berniaga di panggung wayang Rex. Namun pengasas mi bandung Muar Istimewa itu adalah ayahnya. Abu Bakar sendiri tidak tahu idea rempah mi bandung menjadi perniagaan turun-temurun, dan rempah istimewa itu dibuat daripada sebelum perniagaan bermula, iaitu pada waktu malam. Kemudian penyediaan rempah dibuat dengan kaedah giling, namun kini prosesnya lebih mudah kerana menggunakan pengisar. Penjualan rempah segera ini sudah lama, cuma ia diberikan masa ataupun diberikan nafas baharu pada tahun 2006 hasil nasihat daripada FAMA, iaitu Lembaga Pemasaran Pertanian, Persekutuan dan Jambatan Pertanian, yang memberikan mesin untuk mengadun rempah. Rempah mi bandung dikenali, tetapi kebanyakan pengguna dan peniaga tidak tahu ataupun tidak mengetahui cara bagaimana untuk berhubung dengan pengurus mi bandung tersebut. Ia menyukarkan peniaga dan pengguna untuk mendapatkan bekalan perencah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Zunuril Aiman atas pembintangan sebentar tadi. Nama saya Muhammad Zamri bin El-Latif, nombor metrik 21BB05007. Okey, dapat lihat di sini saya sedang memaparkan lokasi restoran mi Bandung yang berada di Muar. Saya tunjukkan secara Google atau secara dalam maya untuk memudahkan lagi penerangan saya. Kita pergi kepada yang pertama, restoran mi Bandung Abu Bakar Hanifah. Restoran ni dapat 4 bintang dalam Google review. Dibuka pada pukul 8 sehingga pukul 4 petang. Ini mungkin waktu PKP. Beralamat Jalan Abdullah Pekan Muar. Okey, ini dia restoran Abu Hanifah. Mungkin itu pakcik Abu Hanifah tengah ngisi keripik. Okey, seterusnya kita pergi ke restoran kedua, mi Bandung Udang Galah Muar Ori. Dia memakai udang galah yang ori. Beralamat Jalan Kesang 84,000 Muar, Johor. Google review dapat 4 bintang. Buka pada pukul 9 suku hingga pukul 8 malam. Pada hari Selasa ditutup awal sehingga pukul 7. Okay, kita tengok sikit kedai dia di mana. Dia ada di sini. Mungkin ni kedainya di belakang, gambarnya di depan. Okey, kita pergi ke kedai seterusnya, yang nombor 3, kedai mi Bandung Muar. Buka pukul 10 pagi, tutup pada 7.30 petang. Beralamat Tanjung Agas Muar. Review Google 4 bintang. Kedai berlokasi di dekat mi Bandung Muar. Sedap. Sedap. Sambung seterusnya. Lokasi yang keempat, mi Bandung Central. Google review 4 bintang. Beralamat MM61 KR Lot 1440 BT1 3/4 Tanjung Agas, Jalan Kesang. Buka pada pukul 11 pagi sehingga pukul 8 malam. Saya pun dapat review daripada ramai orang yang mi Bandung kat Central ni sangat sedap. Kalau siapa nak menuju dekat mi Bandung kat Muar, pergi ke mi Bandung Central. Ini mungkin penduduk lepas solat dia pergi makan mi Bandung. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 6, mi Bandung Hajas Mila Cawangan Tangkak. Tangkak ni sebenarnya bukan di bawah Johor lagi. Bukan di bawah Muar lagi. Dulu Tangkak ni di bawah Muar, tapi disebabkan dia dikategorikan Tangkak ni dikategorikan Muar Utara, jadi Tangkak sekarang dah jadi daerah sendiri, daerah Tangkak. Google review 4 bintang. Beralamat gerai nombor 8 Medan Selera Tanjung Agas, KM1 Kampung Tanjung Agas. Gerai ni berada di kampung lah. Dibuka pada pukul 1 petang sehingga pukul 12 malam. Okey. Kedainya di sini berdekatan dengan sup gearbox power. Raja Milah ni ada 2 cawangan. Satu kat sini, ada lagi satu cawangan dia dekat lot corner. Nanti saya tunjuk. Seterusnya Sahak mi Bandung Muar. Google review ada 4, macam biasa. Beralamat Kampung Parit, Keroma Darat.
buka pada pukul 5 sehingga pukul 8. Ni mungkin tak cukup masa nak makan, lebih kepada beli bungkus ataupun deliver je kedai Sahak Mi Bandung Muar ni. Okay, ada sate. Oh, salah, pergi review makanan pula. Ni kedai dia ada tulis Sahak Mi Bandung Muar. Tu dalam ni Pakcik Sahak tengah buat mi bandung. Okay, seterusnya kita pergi kedai Mi Bandung Muar. Review 4 bintang, kampung Jeram Tepi. Dia kampung ni kat tepi. Dibuka pada pukul 4, tutup pada pukul 8 malam. Okay, awal sikit daripada tadi. Okay, ni pakcik-pakcik ni tengah makan mi bandung. Okay, menarik. Seterusnya kita pergi pada Mi Bandung Hamdan. Berlokasi di Kelab Golf Tanjung Emas. Review setakat ni yang paling tinggi, 4 bintang setengah. Dibuka pada pukul 6.30 sehingga pukul 10. Tutup pada hari Isnin dan Selasa. Kesian makcik tu tunggu, pelanggan tak ada. Berkepil ni. Sedap mi bandung ni. Seterusnya kita pergi kepada Mi Bandung Orang Lama. Review 4 bintang. Beralamat nombor 5, 84,000 Muar, Johor. Dibuka pada pukul 8 sehingga pukul 8 malam. Kedainya di sini. Mi Bandung Muar, special orang lama. Tinggal abang ni. Abang ni je yang beli mi bandung. Siapa yang ada duduk Muar tu bolehlah pergi meraihkan. Selepas dari 2 dos dan boleh masuk kedai. Okay, ni tadi yang saya cakap Mi Bandung Haji Amila cawangan yang kedua. Dia berada di Lot Corner. Lot Corner. Beralamat di Tanjung Agas, Taman Tanjung Gading. Review tak ada. Masa pun tak ada tulis. Kita pergi kepada Mi Bandung Muar Padu. Review dapat 3 bintang. Ni yang paling rendah buat setakat masa ni. Alamat Jalan Mawar, Taman Bunga Mawar. Masa tak diberikan. Dah tutup kedai ni. Mungkin disebabkan PKP. Sian makcik ni. Nanti buka saya datang cik. Okay, saya rasa sampai di situ saja pembentangan saya berkenaan restoran-restoran yang ada di restoran Mi Bandung yang berada di Muar. Sesiapa yang selepas ini boleh menentang negeri ataupun boleh menentang daerah, bolehlah pergi ke Mi Bandung Muar di restoran-restoran yang saya ceritakan ini. Okay, sekian, terima kasih kepada saya. Dan saya teruskan penerangan seterusnya pada sahabat handai saya, Khairul Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Hisham bin Syarifudin, bernombor metrik 21BT02-001. Baik, isu semasa berkenaan Mi Bandung. Yang pertama ialah Mi Bandung Pengiktirafan Istana. Pada 19 September 2019, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Tunku Azizah berkenan mencemaduli bagi menikmati hidangan Mi Bandung serta memberi pengiktirafan bermakna terhadap resepi turun-temurun kepada pemilik kedai di Kampung Kuala Kenau ini. Adik kepada pemilik kedai itu terkejut menerima kunjungan daripada Al-Sultan Abdullah
dan Tunku Azizah yang menyatakan hasratnya untuk menikmati juadah di kedai itu. Menurutnya lagi, ini kali pertama kerabat diraja itu mencemaduli ke kedai makan milik keluarga mereka yang telah beroperasi selama 20 tahun. Mereka juga berasa bertuah dan terharu terhadap kerabat diraja itu kerana mi Bandung ciptaan mereka, ciptaan turun-temurun dari keluarga mereka, telah mendapat pengiktirafan dari istana. Baik, isu semasa yang kedua ialah rahsia mi Bandung parit bulat muar. Pada 30 Oktober 2017, ramai orang yang berkata restoran rebus manis di Bandar Seri Putra telah menghidangkan mi Bandung yang sedap sekali. Dikatakan juga mi Bandung yang dihidangkan kepada pelanggan sama enaknya dengan mi Bandung yang berasal dari Muar. Menurut Encik Sulaiman Abdul Naim, pemilik restoran itu, beliau merupakan generasi ketiga yang mewarisi perniagaan mi Bandung parit bulat di Muar, Johor sejak 50 tahun dahulu. Menurut beliau lagi, ramai yang keliru dengan nama mi Bandung sebenarnya. Mereka mengaitkan dengan Bandung, iaitu kota terkenal di Indonesia. Sedangkan mi Bandung itu bermaksud mi berpasangan, iaitu mi yang digandingkan dengan telur atau irisan daging halus atau udang atau sotong. Pelanggan boleh menikmati juadah di restoran tersebut sekitar jam 6 petang sehingga 11 malam. Biasanya waktu puncak sekitar jam 8 hingga 10 malam. Baik, isu semasa yang ketiga ialah mi Bandung asli di mi Bandung Abu Bakar Hanifah. Tidak dinafikan, negeri Johor memang terkenal dengan hidangan mi Bandung muar. Singgah saja di mana-mana kedai pasti ada mi Bandung. Namun untuk mencari resepinya yang asli bukan mudah. Seperti yang dikatakan tadi, tak semua restoran menghidangkan mi Bandung muar yang asli resepinya. Kadang-kadang rasa mi Bandung itu sendiri berlainan dari yang sepatutnya. Namun isu-isu ini semua tidak akan kita hadapi sekiranya kita mencuba mi Bandung di restoran Abu Bakar Hanifah ini. Restoran ini telah menggunakan resepi mi Bandung asli warisan turun-temurun sejak tahun 1930-an. Menurut pelanggan lagi, dari segi rasanya pula, ramai yang berpuas hati. Waktu operasi bagi kedai ini adalah sekitar jam 7 pagi sehingga 4 petang setiap hari kecuali hari Jumaat. Baik, seterusnya ialah perbandingan kaedah pemasaran antara 3 buah kedai. Kedai yang pertama, restoran rebus manis. Kedai yang kedua ialah restoran mi Bandung Abu Bakar Hanifah. Dan kedai yang ketiga ialah restoran mi Bandung Hajamilah. Baik, restoran rebus manis menghidangkan menu istimewa mereka, iaitu mi Bandung udang galah yang berharga sekitar RM7 sepinggan. Kedai yang kedua, restoran mi Bandung Abu Bakar Hanifah menghidangkan menu istimewa mereka, iaitu mi Bandung Special Muar yang berharga sekitar RM6 sepinggan. Kedai yang ketiga, mi Bandung Hajamilah menghidangkan menu istimewa mereka, iaitu mi Bandung Special yang berharga sekitar RM15 sepinggan. Ketiga-tiga kedai ini juga menjual pes atau perencah bagi mereka yang ingin mencuba sendiri di rumah. Restoran rebus manis menjual pes atau perencah mereka pada harga sekitar RM15. Manakala restoran mi Bandung Abu Bakar Hanifah menjual pes atau perencah mereka pada harga sekitar RM9 dan mi Bandung Hajamilah menjual pes perencah mereka sekitar harga RM10. Antara 3 buah kedai ini, hanya kedai restoran rebus manis yang tidak menggunakan kaedah penjualan secara online. Jadi pelanggan
harus membeli pes itu sendiri di kedai tersebut. Manakala restoran Mi Bandung Abu Bakar Hanifah dan Mi Bandung Hajamilah menyediakan kaedah penjualan secara atas talian. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Hairul Hisham atas pembatangan beliau tadi. Nama saya Muhammad Uzair bin Muhammad Nordin, nombor metrik 21BB04007. Seterusnya, kesimpulan. Yang pertama, Mi Bandung tidak wajar dilupai generasi kini dan perlu mengekalkan warisannya termasuk asal-usul dan resepinya sebagai makanan tradisional Malaysia. Yang kedua, kedudukan Malaysia yang strategik menjadikan Mi Bandung terkenal kepada orang luar, terutamanya dari Singapura dan Indonesia untuk menikmati keenakan Mi Bandung. Yang terakhir, kemudahan teknologi terkini dari segi periklanan, perkhidmatan penghantaran makanan dan penyediaan secara segera atau instant food mampu mengekalkan makanan tradisional ini hilang daripada ditelan zaman. Sekian, terima kasih menonton pembentangan daripada kumpulan kami. It's so great for my city. I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend.